Assalamualaikum semua. Ustaz sebentar, Kak Syida nak pergi live FB sebentar ya. Lepas tu kita boleh mulakan. Ustaz dah ready ke Azia? Kita kenal Azia? Dah ready. Okay, dah on ke FB live, so insyaAllah kita mulakan. Azia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari Jumaat ini, musim PKP ni kita dapat jumpa lagi lah untuk kelas yang seterusnya, kelas tajwid, dan kita mengalu-alukan kehadiran Ustaz Arif selaku pembimbing kita dan semua jemaah dari pelbagai grup lah, insya-Allah. Jadi kita pada hari ini akan teruskan dengan topik yang sambungan lah, mat far'i bahagian 3. Yang lepas kita dah belajar mat muttasil, mat munfasil dan mat badal ya Ustaz ya. Ya. Tapi sebelum tu Ustaz akan mulakan dengan bacaan surah Al-Kahfi 10 ayat awal. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah, pertama sekali syukur pada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini, Jumaat yang penuh dengan mubarakah ini, kita dapat bersama untuk berkumpul dalam majlis kita. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Azia, Kak Syida selaku pihak penganjur dan juga ahli jurutamkuasa kerana menganjurkan ataupun meneruskan program kita di waktu PKP ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada pertemuan kita untuk kita isi di pagi yang Jumaat yang penuh dengan kemuliaan ini. Baik. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita mulakan dulu pertemuan kita seperti biasa dengan bacaan suratul Kahfi ayat 1 sehingga ayat 10 sahaja. Kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Baiklah, muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, begitulah 10 ayat daripada suratul Kahfi sebagai muqaddimah, sebagai permulaan bacaan ataupun pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelebihan di atas bacaan suratul Kahfi yang telah kita bacakan tadi. Kalau boleh kita hafazlah, itu yang paling afdal. Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad dajjal. Akhrajahu Muslim, hadis Muslim daripada Abi Darda, bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menghafaz 10 ayat daripada awal suratul Kahfi maka dipelihara daripada Dajjal atau fitnah Dajjal. InsyaAllah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, muslim-muslimat yang saya kasihi sekalian, mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sihat, walau di mana juga berada, mungkin berada di rumah lah kan, musim-musim PKP ni, MCO yang kita masih lagi sambut untuk 2 minggu lagi insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita terus berada kekal dalam kebaikan di rumah kita, bersama dengan ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, jiran kita, di rumah masing-masing insya-Allah. Tapi itu tidak menghalang untuk kita bersilaturahim, untuk kita bertanya khabar kepada kawan-kawan kita, selama kita melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Okey. Baik, jadi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua yang hadir pada hari ini. Ada 36 orang, insya-Allah boleh kita bersama-sama dalam program kita pada pagi ini. Kalau nak buka video boleh buka video, tapi seperti mana dimaklumkan oleh pihak pengajar, pastikan dalam keadaan kita inilah, dalam keadaan yang baiklah, menutup aurat, dalam keadaan kita bersedialah, maksudnya bersedia. Jangan kita pula nanti sambil buat kerja tengah yalah apa-apalah okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Hari ini kita nak menyambung
kepada tajuk kita yang telah lalu, okey, iaitu dalam bab mad far'i. Okey. Jadi bagi yang mungkin baru hadir pada hari ini, dia telah terlepaslah dua bahagian yang pertama. Yang pertama, bahagian pertama, bahagian kedua, hari ini masuk kepada bahagian ketiga. Jadi berapa bahagian semua? Wallahu alam. Saya pun tak pasti lagi berapa bahagian. Sebab mengikut kepada waktu dan mengikut kepada ke lapangan yang kita ada dari segi orang kata pertemuan kita lah. Dan juga tajuk bagi mad far'i ini memang agak panjang sikit, tetapi kita setiap kali pertemuan kita cover lah satu tajuk atau dua tajuk yang terlepas, yang baru tahu program ini, yang baru hadir pada hari ini, boleh tengok balik pada Facebook, tak silap saya, di mana di Facebook Haji Nurul Iman ke apa, atau Ahsanul Amala barangkali ada. Mungkin nanti pihak penganjur boleh war-warkan, Kak Syida ataupun Kak Aziah boleh war-warkan bagi yang terlepas untuk lihat balik, tengok balik rakaman. Maknanya yang telah lalu, yang telah di-share dalam Facebook ataupun grup-grup yang ada lah, mungkin ada dalam Telegram ke, Kilogram ke dan sebagainya lah. Okey. Okey, kembali kita kepada pengajian kita pada pagi ini dalam bab mad far'i, bahagian yang ketiga. Okey, pada minggu lepas kita belajar tentang mad badal. Okey, jadi saya dimaklumkan mungkin ada yang kata susahlah mad badal ni, tak dapat nak fahamlah betul-betul. Jadi tak apa, jangan risau, jangan takut, insya-Allah. Jangan takut, mad badal ni mudah saja. Tapi bila kita describe, kita cerita panjang lebar kenapa dia, apakah mad badal, apakah sebab apa badal daripada kalimah apa, dia jadi mula takut. Okey. Jadi jangan takut. Saya cuba buat orang kata ni panggil apa? Revision, ulang kaji sedikit tentang mad badal yang lalu supaya kita lebih faham. Untuk kita hadam betul-betul sebelum kita masuk tajuk hari ini. Hari ini tajuknya insya-Allah mad silah kubra. Okey. Mad silah kubra ni pendek saja, sikit saja. Jadi tidak ada masalah lah, insya-Allah. Okey. Saya akan share screen, share screen jap Allahumma salli ala Muhammad. Okey, ini mad silah kubra. Okey, mad silah kubra. Sebelum itu saya nak ambil sikit. Okey, sebelum mad silah kubra, kita masuk sikit bab mad far'i yang lalu. Okey, ini mad far'i bahagian 2 atau pertemuan yang lepas. Saya ada share slide ni pada beberapa orang, kalau nak boleh ambil daripada mereka, pada penganjur pun saya ada bagi. Okey, ini bab badal yang telah kita masuk pada pertemuan yang lalu. Okey. Mad badal ni tuan-tuan yang dirahmati Allah ialah berlaku pada huruf hamzah yang mendahului huruf mad. Itu. Saya ambil yang penting-penting saja. Dibaca dua harakat. Okey. Contohnya mana utu imanan. Itu dipanggil mad badal. Okey. Badal tu bermaksud gantilah. Jadi a u i itu semuanya dua harakat. Okey. Ini yang minggu lepas. Okey, jadi bila mana kita jumpa hamzah selepasnya huruf mad, u i ini semua dipanggil mad badal, dua harakat. Ini beberapa keadaan yang telah kita sebut pada bab mad badal berlaku ketika ibtidak, pada permulaan ibtidak memulakan bacaan, pada pada berlaku ketika bertemu dalam satu atau dua perkataan, kita sebut pada pertemuan lalu. Dan juga berlaku dalam satu perkataan seperti ayat yang yang amin yang ada pada sini. Jadi ini beberapa keadaan sepertinya mad badal tetapi dia bertukar menjadi hukum yang lain kerana sebab hukum yang lain itu lebih kuat daripada sebab badal itu sendiri. Okey, jadi hari ini saya nak buat latihan sedikit tentang mad badal pertemuan yang lepas.
Okey, sebagai orang kata pengukuhan sajalah supaya lebih nampak. Okey, dia bila bentuk secara praktikal dia sebenarnya lebih mudah difahami ataupun secara bacaan berbanding teori ni. Teori ni memang agak memeningkan sedikitlah barangkali kan. Sebab kita nak cerita bagi faham kan. Bila tunjuk contoh, oh mudah je sebenarnya mudah saja. Okey, sedikit ayat yang saya bawa ni, beberapa potongan ayat Al-Quran sebagai orang kata latihan kita. Ayat yang pertama ni pada suratul Baqarah ayat 73. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Okey. Jadi di manakah hukum mad badal yang ada dalam ayat ini? Maka kita akan jumpa dan kita akan dapati berada pada kalimah ayatihi. Okey, ayatihi. Okey, iaitu hamzah alif selepasnya. Ini dipanggil sebagai mad badal. Okey, berapa harakat? 2 harakat. Itu sahaja, mudah sahaja. Okey, wa yurikum ayatihi. Okey, inilah dipanggil sebagai mad badal. Ayat yang kedua, contoh yang kedua, suratul Baqarah ayat 76. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ به عند ربكم أفلا تعقلون. Okey. Jika ditanya di manakah hukum mad badal yang ada dalam ayat 76 ini, maka kita akan dapati berada pada ya amanna. Dia yang jawab tu amanna. Bagus. Ni al hamzah dan alif ini dipanggil sebagai mad badal. Sama juga pada amanu pun ada juga sini hamzah dan alif amanu. Ini juga dipanggil mad badal. Jadi apa nak dibuat dengan mad badal ini? Bacalah dengan kadar 2 harakat, mudah saja. Okey. So setiap kali kita jumpa hamzah alif, hamzah ya, hamzah waw dipanggil sebagai mad badal. Okey. Hukumnya 2 harakat. Okey. Contoh yang ketiga. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Okey, di manakah hukum mad badal? Ada pada kalimah yang pertama iaitu ayah. Ni kan? Ayah. Itu dipanggil sebagai mad badal. Okey, 2 harakat. Baik, yang kedua ada lagi tak? Yang kedua berada pada bayyannal ayat. Nampak ni? Kalimah qad bayyannal ayat. Ini hamzah berada di antara lam dan alif. Ini kebanyakan kadang-kadang orang ada yang bertukar. Bertukau, kata orang Melaka, bertukau. Al-ayat, hamzah berada di tengah-tengah di antara lam dan alif. Okey, makanya hamzah perlu dibaca dengan 2 harakat. Okey, jangan dibaca dengan laju. Sebab kadang-kadang ada orang confuse. Dia hamzah ni sebenarnya ada berada di atas alif. Bila berada di atas alif, dia pendek sahaja. Okey. Tapi kalau dia berada di antara in between lam dan alif, maka hamzah itu perlu dibaca dengan kadar mad badal atau 2 harakat. Dia berada di tengah-tengah tu. Okey. Jadi itu kita kena faham. Okey. Hamzah tu berada di antara lam dan alif. Ada setengah ayat lam dan alif ni hamzah berada di atas alif. Bila berada di atas alif, maka ketika itu dia pendek. Jadi ini hukumnya apa? Ni. Ini hukumnya mad badal. Okey. Dia tersepit kat tengah-tengah tu ya. Baik. Okey. Tamam. Ayat ataupun contoh yang keempat daripada suratul Baqarah juga ayat 126. Saya ambil semua dari suratul Baqarah kerana kita agak masyhur sikit dengan surah Al-Baqarah kan berbanding surah-surah yang lain. Okey, wa idh qala Ibrahim, ni Ibrahim ni barangkali
bila di copy words tu ayat Quran tu dia jadi macam ni Wa in qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billah من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Okey, di manakah hukum bagi mad badal? Kita dapati berada pada aminan ni. Nampaknya hadza baladan aminan. Ini menjadi dua harakat mad badal. Okey. Lagi pada al-akhir wal yaumil akhir ni pun sama hamzah tersepit ni berada di antara lam dan alif. Lagi ni mana ada 3 ayat ni mana pun sama juga. Jadi semua ini dipanggil sebagai mad badal, kadarnya 2 harakat. Okey. Jadi itu yang kita sebut pada perbincangan yang lalu sebagai contoh daripada ayat ini. Walaupun di sana ada perbincangan ulama mad syibih bil badal, mad syibhu bil badal yang seumpama mad badal, tak apa, jangan pening kepala, jangan takut, dia tetap dibaca dengan 2 harakat. Okey. Yang disebut sebagai mad badal itu adalah mad yang ditukar daripada kalimah hamzah, daripada huruf hamzah. Jadi tak apa, kita tak perlu carikah daripada mana asal kalimah ditukar. Cuma kita tahu sebagai kita bacaan untuk mencantikkan bacaan, cukup sekadar kita tahu kalimah mad hukum itu dibaca dengan 2 harakat. Okey. Barakallahu fiik. Itulah sedikit revision tentang mad badal yang lalu sebagai kita punya ulang kaji. Okey. Kita nak masuk kepada tajuk hari ini iaitu mad silah kubra. Ini tajuk kita hari ini insya-Allah. Okey. Boleh pergi lagi tak ni? Boleh pergi lagi. Maksudnya boleh continue boleh Kita dah confused dah. Okey. Mad silah kubra. Hari ini ialah tajuk kita yang seterusnya. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sedikit flashback supaya kita sentiasa ingat dalam perbincangan mad far'i ini, ingat kita terbahagi kepada mad far'i ini terbahagi kepada 2 mad yang far'i ini yang disebabkan pertama oleh hamzah dan yang kedua disebabkan oleh sukun. Okey, disebabkan oleh hamzah dan sukun. Jadi sekarang ini kita masih lagi dalam yang pertama yang disebabkan oleh hamzah. Jadi kita dah sebut yang pertama ialah mad munfasil. Okey, disebabkan oleh hamzah yang pertama mad munfasil, yang kedua mad muttasil, yang ketiga minggu lepas mad badal. Okey. Dan yang keempat pada hari ini mad silah. Okey, mad silah kubra. Baik. Dalam perbincangan mad silah kubra ni ada setengah-setengah kitab tajwid dia tak masukkan pun dalam perbincangan mad far'i sebabkan hamzah, dia tak tulis pun. Okey. Kenapa? Kerana sebenarnya mad silah kubra ini juga termasuk di dalam bab ataupun di dalam kategori mad munfasil. Mad apa? Mad munfasil, iaitu huruf mad dan hamzah di dalam dua kalimah. Sebab itu ada kitab tajwid yang ada mad silah kubra. Ada kitab tajwid yang dia tak tulis pun. Kerana dia telah masukkan dalam bab mad munfasil atau mad jaiz munfasil. Okey. Tapi tak apa, saya perincikan sedikit tentang mad silah kubra untuk kita lihat. Okey, baik. Mad silah kubra yang pertama dari segi pengertian. Dari segi pengertian. Okey, cuba tengok pada slide yang ada. Saya harap nampak maaflah slide saya ni terlalu ringkas, tak ada lah kata cantik-cantik sangat kan. Sekadarnya je lah ya. Pengertian. Okey. Mad silah kubra. Pertemuan lalu ataupun dalam bab mad asli dulu. Kalau masih ingat juga, mad asli dulu sebelum kita masuk mad far'i. Okey, mad dia pun pula bagi pada 2, ingat dulu mad asli dan mad far'i. Okey. Mad far'i sekarang kita masuk. Mad asli dulu adanya mad silah sughra. Itu dalam bab mad asli lah, kategori mad asli yang berlaku ketika wasal iaitu mad silah sughra. Okey. Hari ini dia punya abang dia, mad silah kubra. Tapi mad silah kubra termasuk dalam bab mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Apa maksud mad silah kubra? Iaitu pertemuan ha dhamir.
Pertemuan ha dhamir. Apa ha dhamir? Ha dhamir ni ha simpul lah senang cerita. Ha al-kinayah, ha dhamir. Ha kata ganti nama. Okey. Pertemuan ha dhamir dengan hamzah. Dengan hamzah. Pada dua perkataan. Dua perkataan. Okey. Maknanya dia ada dua kalimah. Kalimah pertama dan kalimah yang kedua. Okey. Kemudian yang kedua, ha dhamir atau ha simpul tu terletak di antara, ini syarat dia. Okey. Nak jadi mat silah kubra, yang pertama mesti dia ada ha dhamir. Okey. Ha dhamir. Mesti ada ha dhamir. Okey. Ha dhamir tu ha simpul tu, ha kepala unta tu. Kepala unta ke, kepala ulat ke, kepala apa lagi? Apa-apa sajalah nak letak. Yang penting itu ha lah. Nak letak apa sajalah. Kura-kura ke. Yang penting kepala, yang penting kepala. Yang penting ha itu adalah yang penting syarat dia mesti ada ha dhamir. Okey. Baik. Dan yang kedua mesti ada hamzah. Mesti ada pertemuan ha dhamir dengan hamzah. Iaitu pada selepas daripada huruf mat itu. Dan berlakunya pada dua perkataan. Okey. Ha dhamir ni terletak di antara, syarat dia pula ha dhamir terletak di antara dua huruf yang berbaris dan ada huruf hamzah selepasnya. Okey. Kalau mat silah sughra yang dulu, yang dalam kategori mat asli tu, dia hanya ada ha dhamir yang terletak di antara dua huruf yang berbaris tapi tidak ada huruf hamzah selepasnya. Itu beza Tapi mat silah kubra, kenapa dia disebut kubra? Sebab ada hamzah selepasnya. Okey. Ni yang ketiga, ha simpul, ha dhamir tu ha simpul lah. Diikuti waw dan ya kecil selepasnya. Jadi selepas ha itu ada waw atau ya yang kecil. Okey. Itu dipanggil sebagai keadaan bagi mat silah kubra. Okey, tengok contoh. Bila tengok contoh baru nampak kot kan. Kalau tak tengok contoh dia tak berapa nak jelas. Dia macam masih lagi blur-blur lagi kan. Jangan banyak blur sangat ya. Supaya nanti kita susah nak baca nanti. Okey. Yang pertama, contoh yang pertama, yahsabu anna malahu akhladah. Okey, baik. Tengok mana ha dhamir. Ni. Malahu ni. Malahu ni dipanggil ha dhamir, ha simpul, ha al-kinayah. Okey. Selepasnya ada waw kecil, nampak ni, waw kecil. Okey, dan selepasnya ada hamzah. Ni. Jadi ha ini terletak di antara dua huruf yang berbaris, iaitu lam dan hamzah lah. Okay, di antaranya ada huruf waw ataupun huruf mat ni, iaitu waw ni yang kecil ni. Jadi sebenarnya kenapa dia tulis kecil? Okay. Jadi tidak ada apa-apa isu pun tulis kecil, tulis besar. Sebenarnya dia tetap juga huruf waw mat. Okay. Cuma dari segi rasam dia, penulisan dia. Okay. Jadi hu di sini inilah dipanggil sebagai mat silah kubra. Okey. Ataupun nama lain dia kalau kita pernah dengar mat silah tawilah. Okey, mat silah tawilah. Jadi dua nama yang sama sebenarnya, orang yang sama, tuan yang sama, cuma nama yang berlainan. Biasalah tu kan, ada orang nama dia banyak kan. Ada orang panggil dia nama ni, jiran dia panggil nama ni, macam-macam. Keluarga dia pula panggil nama ni, gelaran beza-beza. Tapi orang yang sama juga. Begitu juga malahu akhladah, ini dipanggil mat silah tawilah atau disebut mat silah kubra. Mana-manalah. Yang penting kita tahu itu hukumnya. Okey. Baik. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua bawah ni. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi ithman mubina. Baik, ha dhamir di sini, kemudian selepasnya ada ya, ya, dan selepasnya ada hamzah. Okey, ini ya ni, macam kepala krokodil ni kan. Ini ya dia tulis, dia ambil kepala saja, badan ya dia tak ambil, dia ambil kepala ya saja. Okey, maka dia letaklah dekat situ. Dan keadaan dia ialah ha dhamir sebelum dan selepasnya huruf berbaris. Kemudian di antaranya ada huruf mat dan ada hamzah
selepasnya. Ini yang mat far'i disebabkan hamzah ni. Okey. Baik, jadi ini keadaan dia, mat silah kubra atau mat silah tawilah. Okey. Kita pergi lagi. Kadar harakat. Okey. Kadar harakat ataupun berapa panjang dia? 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Ketika wasal. Apa maksud wasal? Sambunglah. Jadi kadar panjang dia berapa tuan-tuan? 4 atau 5 harakat. Okey. Saya biasa cadangkan ambil 4 je lah. Ambil 4 saja supaya kita ingat. Ambil 4 saja. Okey. Dan satu perkara yang penting dalam bab kita baca harakat ni ataupun kadar harakat ni, untuk mana-mana mat pun lah, semua mat. Tak kisahlah mat apa pun kan, mat arid disukun ke, mat jaiz munfasil ke, mat wajib muttasil ke, yang ada optional, yang ada pilihan ni, ada 2, 4, 6, ada 4, 5, ada 4, 5, 6. Apabila kita mengambil, memilih kadar harakat, sesuatu kadar harakat, contohnya kalau kita ambil mat mat silah kubra lah, kita ambil 4, maka pada bacaan kita pada kali itu, pada waktu itu, maka semuanya mesti baca dengan 4 harakat. Begitu apabila kita memilih sebagai contoh mat arid disukun dengan kadar 4 harakat, maka kesemua hukum mat arid disukun yang kita baca pada waktu itu mestilah 4 harakat. Kalau kita memilih untuk baca 2 harakat mat arid disukun, maka kesemua bacaan mat arid disukun kita pada waktu itu mesti dibaca dengan 2 harakat. Itu keadaan yang kita perlu faham. Okey? Bukan bermakna pilihan optional tu kita boleh main tukar-tukar. Kan? Sekejap ayat pertama mat arid sukun ambil 2, kemudian ayat kedua mat arid sukun ambil 4. Contoh macam inilah. Kita baca Fatihah. Okey? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin tu mat arid sukun, 2 harakat. Ar-Rahmanir Rahim, 2 lagi kan. Maliki Yaumiddin. Tu dah jadi lebih pada 2 harakat. Okey. Sedap dia baca. Sedap memang sedap, tapi salah sebenarnya. Dari segi hukum tajwid kan. Ini contohlah. Bukan saya baca sedap, maknanya contoh gitu. Orang kata, taranum dia sedap baca kan, tapi sebenarnya salah. Ada juga begitu tuan-tuan, imam tu dia lebih kepada lagu. Dia lebih kepada lagu. Memang lagu dia sedap, kita dengar tu mendayu-dayu. Tapi dari segi hukum tajwidnya sebenarnya tidak menepati kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibagi 2 balik kan. Contohnya lah. Ihdinas siratal mustaqim. Dia ambil 4 pula kan. Sampai waladdallin, dia dah naik syekh tu, dah naik syekh. Lagu dia dah panjang tu kan. Jadi ambil 6 harakat. Dha 6, lin pun 6 harakat. Dia kata kenapa lin tu 6? Sebab dha 6. Sebenarnya tak betul. Mat arid sukun, bila mana kita pilih 2, maka kesemua bacaan pada waktu itu 2 harakat. Kalau pilih 4, 4. Begitu juga bagi semua hadar harakat hukum tajwid, hukum mat-mat yang lain. Jadi mat silah kubra ni, kalau kita kata nak ambil 4, maka ambil 4 lah semua. Okey, ambil 4 semua. Kalau kita nak ambil 5, ambil 5 lah. Okey, supaya tidak mencampur adukkan, sebab dia 4 harakat dia ada pandangan dia, dia ada tarik dia, dia ada dia ada riwayat dia, 4 harakat. Yang 5 ada riwayat dia. Jadi jangan kita campurkan riwayat-riwayat menjadi riwayat kita pula. Okey, riwayat yang kena ambil daripada guru-guru kita ataupun daripada apa yang disebut oleh ulama. Okey, baik. Kemudian 4 atau 5 rakaat ketika wasal. Maksud wasal ni sambung, sambung. Okey. Jadi sebenarnya mat silah ini dia hanya berlaku ketika wasal lah, ketika sambung, sebab itu nama dia silah. Silah itu sendiri bermaksud wasal. Sukun ataupun mati dan pendek ketika waqaf. Jadi mat silah kubra ini kalau ketika mana waqaf, dia pendek lah. Maknanya dibaca sukun. Tadi dibaca sukun. Maksudnya macam mana? Yahsabu annama lah. Waqaf kat surah. Tadi dia jadi sukun mati. Okey.
Dan pendek. Pendeklah, tak boleh panjang. Sebab ada juga orang baca yahsabu annama lahu. Ada baca 2 harakat. Tak boleh pendek. Dan juga sukun. Yahsabu annama lah. Sukunkan ha tu. Matikan ha. Okay, ketika waqaf. Maksud waqaf ni apa? Ni terms jugalah ya. Terms. Istilah waqaf maksud berhenti. Jadi kalau kita tak familiar dengan terms ni, kita boleh mula untuk inilah. Biasakan wasal, waqaf, ibtida, sukun. Ini semua terms-terms yang ada dalam hukum tajwid. Kadar panjang sama seperti mad munfasil di sisi riwayat Hafs, Tariq Syatibiyah. Okey. Kadar panjang atau 4 atau 5 ni, kenapa dia 4 atau 5? Sebab dia sama seperti mad munfasil, mad jaiz munfasil di sisi riwayat Imam Hafs. Ini yang saya sebut di awal tadi. Sebab mad silah kubra ini sebenarnya termasuk dalam kategori mad munfasil. Dia berlaku ketika sambung sahaja bagi mad munfasil ini. Okey. Bagi mad silah kubra ini Okey. Penamaan. Kenapa dipanggil silah? Silah itu sambung. Jadi sebab itu mad silah hanya berlaku ketika sambung. Maknanya kalau kita waqaf, kita berhenti, tidak berlaku sebarang mad. Tidak berlaku sebarang pemanjangan. Yahsabu annama lah. Waqaf kat situ. Tak ada masalah. Okey, boleh. Ulang balik. Yahsabu annama lahu akhladah. Jadi 4 harakat. Apa hukumnya? Mad silah kubra atau mad silah tawilah. Okey, kubra. Kenapa dipanggil kubra? Kerana diikuti hamzah yang berbaris selepasnya. Okey. Jadi kenapa dipanggil kubra? Sebab ada hamzah. Okey. Selepas huruf mad tu ada hamzah. Kalau tidak ada hamzah, dia panggil mad silah sughra yang kita belajar dulu. Mad silah sughra. Jadi kubra tu besar, sughra itu kecil. Itu hanyalah nama saja, tuan. Jangan kita terlalu takut dengan nama tu. Okey, itu hanya nama yang dibuat oleh ulama-ulama ataupun guru-guru Al-Quran. Itu pun dalam kitab tajwid yang besar tak ada sebut pun kubra ke sughra, tak ada. Lebih masyhur di kalangan orang-orang di Nusantara. Tak ada masalah. Nama itu hanyalah dibuat untuk kita faham saja. Okey. Nama-nama ni kan. Bahkan nama-nama hukum mad sendiri pun ni sebenarnya dulu tak ada pun kan dalam kitab-kitab. Maksudnya orang kata apa, bukan daripada benda yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, nama-nama hukum ni tidak. Baginda Nabi SAW ajar pada sahabat pun tidak ada pun hukum-hukum ini, nama-nama ini, melainkan hanya bacaan secara mutawatir. Mereka mengambil secara musyafahah dengan Nabi SAW. Tidak ada pun nama-nama, tak belajar pun mad silah kubra, mad silah tawilah, tak belajar pun mad munfasil, tak ada pun sebenarnya. Kita zaman sekarang ni saja disusun oleh ulama supaya kita bezakan dan kita dapat baca. Sebab tu saya selalu beritahu mempelajari ilmu tajwid itu ialah fardu kifayah. Okey, membaca Al-Quran dengan betul itu fardu ain. Jadi yang paling penting baca Al-Quran itu dengan betul lah. Walaupun nama kita kadang confuse, mad silah tawilah ke mad silah kubra ke mad silah sughra ke, tak ada masalah. Jangan takut. Jangan menyebabkan kita rasa tak bolehlah belajar tajwid, tak bolehlah baca Quran. Tidak. Jangan. Baca sahaja Al-Quran dengan baik, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat orang kata membaca seperti yang kita nak kehendaki. Okey. Jadi nak berlakunya mad pada mad silah ni kena baca sambung. Jadi ini bagi mad sambung. Mad sambung tahu mad sambung. Okey. Terus kita kepada slide yang seterusnya. Baik, tanda. Ini tanda dia. Tanda dikenali dengan adanya huruf ha dhamir atau ha simpul yang saya sebut tadilah. Diikuti dengan huruf ya atau waw kecil. Okay. Dan ada tanda panjang di atasnya serta diikuti oleh huruf hamzah. Itulah tanda dia. Kalau mad silah qasirah atau mad silah sughra, dia berlawanan. Dia tidak ada tanda panjang di atas huruf waw dan ya.
waw dan ya dan tidak ada hamzah selepasnya. Dia ada ha dhamir dan huruf mat sahaja. Ada ha dhamir dan huruf waw dan ya kecil sahaja. Itu mat silah sughra. Okey, 2 harakat. Mat silah kubra dia ada tambahan, ada tanda panjang ombak rindu di atas huruf mat tu, serta diikuti oleh huruf hamzah. Okey, jelas kat situ Okey, itulah dia pengenalan ataupun itulah dia tentang bab mat silah kubra. Latihan. Latihan dah. Latihan ni dah habis lah maksudnya. Sampai latihan ni dah selesai dah kita punya tajuk mat silah. Okey. Baik. Latihan ni sebagai pengukuhan lah tuan-tuan sebagai pengukuhan. Mesti kena ada latihan tau. Kalau kita buat sesuatu benda mesti kena adalah latihan. Kenapa? Kerana practice make perfect. Betul tak? Baca Baik. Latihan ataupun ayat potongan ayat yang pertama juga daripada surah Al-Baqarah ayat 93. Saya baca wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim al-'ijla bikufrihim قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Baik. Jadi ayat ini surah Al-Baqarah ayat 93. Di manakah mat silah kubra berada pada ni bihi imanukum. Nampak kat sini bihi imanukum. Ini dipanggil mat silah kubra atau mat silah thawilah. Berapa harakat? 4 harakat, okey, atau 5 harakat. Bergantunglah kita nak pilih. Tapi biasa saya akan cadangkan untuk ambil 4 harakat. Okey. Dan berlaku ketika wasal, ketika silah, ketika sambung, okey. Kalau saya memilih untuk waqaf, qul bi'sa ma ya'murukum bih. Maka berlaku tak mat silah kubra? Tidak berlaku. Okey, hanya berlaku ketika sambung. Okey, bihi imanukum. Nampak tak situ Inilah keadaan dia. Ada ha dhamir, ada huruf mat, dan ada hamzah selepasnya. Okey. Jadi ini juga bentuk bagi mat munfasil kan. Sebab tu disebut mat silah kubra termasuk dalam mat munfasil. Sebab huruf mat dan hamzah dalam 2 kalimah. Okey, baik. Jadi kalau ada orang menjawab ini mat munfasil, sebenarnya tidak salah juga, betul juga. Okey, betul juga. Sebab kadar harakatnya sama. Okey, cuma bezanya mat munfasil, mat jaiz munfasil, kalau waqaf dia jadi mat asli. Okey. Kalau mat silah tawilah ni, mat silah kubra waqaf, dia tak jadi mat lah, dia pendek. Ya murukum bih. Itu beza dia Faham ke tak tu? Harap-harap faham lah ya. Okey. Faham Ustaz. Faham Ustaz. Faham insya-Allah kan. Sebab semua ni sebenarnya dah faham dah ni, dah tahu dah. Cuma nak refresh sahaja. Betul tak? Okey. Potongan ayat yang kedua. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adzabin nar. Wa bi'sal masir. Ini macam pernah baca ayat ni. Oh, tadi contoh yang mat badal tadi. Okey. Baik, di manakah hukum mat silah kubra? Bukan mat badal mat badal kita dah jumpa tadi amana aminan. Pada ayat ini pada kalimah at-tarruhu ila ni nampak. Ada ha dhamir, ha simpul ni. Kemudian ada waw kecil, kemudian ada hamzah selepasnya. Dipanggil sebagai mat silah kubra. Okey, berapa harakat? 4 harakat. Kalau waqaf at-tarruh pendek saja. Kalau wasal at-tarruhu ila azab. Okey. Dan juga bagi kadar harakat ini 4, 5, 6 ke sebagai contoh maknanya kiraan dia itu dia bergantung kepada tempo bacaan kita. Kita dah sebut dulu tempo di awal pengenalan ilmu tajwid ni, ada hadar, ada tahqiq, ada hadar, ada tahqiq, ada tartil, ada tadwir, ada juga hadar. Maknanya apa benda tu semua tu Ustaz? Maksudnya cepat, laju, maknanya ada bacaan perlahan kan, slow. Bila slow maka kiraan harakat dia kira 4, 1, 2, 3, 4 perlahan lah, slow lah. Kalau baca laju
Express, maka kadar harakat kena kira laju. At-tarruhu ila, jadi sebenarnya semua sama, bergantung pada tempo, tempo bacaan kita itu tadi. Okey. So ini maksilah kubra. Contoh yang ketiga. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Okey, di manakah maksilah kubra? Berlaku pada bi'amrih. Ni bi'amrihi innallah. Tapi tadi saya baca waqaf. Saya baca berhenti kerana ada waqaf kat sini. Nampak waqaf qila tu Maka saya waqaf hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Bila waqaf tak berlaku maksilah. Tak berlaku sambung. Okey. Tapi sebenarnya berlaku sambung ketika kita baca hatta ya'tiyallahu bi'amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Ketika itu barulah hi itu tadi, ha dhamir tu, ha simpul itu dibaca dengan kadar 4 harakat. Maksilah kubra atau maksilah tawilah. Okey? Tamam. Oh, ada lagi satu. Satu lagi Yang buat sendiri pun tak ingat ada 4. Okey, yang keempat. Ini daripada ni ayat kursi masya-Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Okey, di mana maksilah kubra? Yang pertama pada indahu illa. Nampak ni ha dhamir, ada waw kecil, ada tanda ombak rindu di atasnya, ada hamzah selepasnya. Indahu illa, 4 harakat. Yang kedua ada lagi min ilmihi illa. Ha dhamir, ada ya kecil, ada tanda ombak rindu dan ada hamzah berbaris selepasnya. Kedua-dua ini dipanggil maksilah kubra, 4 harakat atau maksilah tawilah. Berlaku ketika sambung. Berlaku tak ketika ketika waqaf? Tidak berlaku ketika waqaf. Berlaku hanya ketika wasal. Sebab tu nama dia maksilah. Silah itu daripada kalimah wasal. Sil. Okey. Baik. Habis dah slide ni. Masya-Allah. Okey, habislah. Okey, pendek sahaja. Okey. Oh, habis pun kata ustaz ni. Panjang tu dia cerita. Kan? Baik, Allah Taala alam. Ada soalan tak nak tanya atau apa-apa soalan berbangkit atau apa-apa yang nak tanyalah. Okey. Soalan tajwid lah, jangan tanya soalan lain pula ya. Okey, dalam chat ada ke? Saya tak tengok ni. Okey. Assalamualaikum. Ya, saya. Saya ada dalam nota saya ni ada tulis Imam Jazari dia baca 2, 4, 5. Betul ke? Okey. Imam Al-Jazari, baik. Ini soalan ni bagi kalau saya jawab mungkin bagi setengah orang dia takut dia confuse pula. Siapa pula Imam Al-Jazari kan? Saya menyebutkan bahawasanya bacaan yang kita baca ini daripada Imam Asy-Syatibi. Okey. Imam Syatibi siapa pula? Imam Hafs siapa pula? Okey. Imam Hafs aliran imam yang kita ikut bacaan daripada aliran Asy-Syatibi, Syatibiyah, Tariq Asy-Syatibiyah. Tariq Al-Jazari pun ada di dalam Imam Hafs yang riwayat Imam Hafs yang kita baca ni, ada juga jalan Imam Al-Jazari. Jadi dua jalan. Okey. Jalan nak ke, maknanya contohnya nak pergi KL dia ada lalu ikut Rawang, ada ikut jalan lama, ikut jalan highway pun boleh. Dua jalan lah contohnya begitulah kan. Maksudnya begitu. Jadi kedua-dua jalan ini benar. Kedua-dua jalan itu adalah jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Insya-Allah. Cumanya
jangan kita confuse lah dengan Tariq Al-Jazari, Tariq Asy-Syatibi ni. Okey. Jadi betul ke tak Al-Jazari itu dengan kadar 2 harakat, 4 atau 4, 2, 4, 5? Betul lah. Betul lah. Tapi saya tidak berbicara, saya tidak bercakap tentang Tariq Al-Jazari supaya kita hanya tumpu pada apa yang kita guna pakai, apa yang kita masyhur. Okey. Kalau nak guna Tariq Al-Jazari, kita kena belajar, kena ada sanad dalam bab Tariq Al-Jazari. Kita maksudnya bukan kena sanad, kena ada ilmu lah. Belajar. Kalau sekali kita memilih bacaan dengan Tariq Al-Jazari, maka kesemua bacaan kita pada waktu itu mesti dengan Tariq Al-Jazari. Mat Jaid Mufasilnya, apa lagi, bacaan-bacaan Musaytirun contohnya, Musaysad dengan sin itu ikut Tariq Al-Jazari. Ya, maknanya semua ciri-ciri bacaan Al-Jazari kita kena aplikasikan, kena applykan dalam bacaan kita pada waktu itu. Okey, jadi saya tidak berbicara tentang Al-Jazari, tapi betul lah memang Al-Jazari baca dengan 2 harakat bagi mad munfasil. Okey, ini saya pernah sebut dulu sebenarnya dalam bab tajuk mad munfasil. Contohnya dibaca ya ayyuhalladzina amanu, ya dibaca dengan 2 harakat, mad jaiz munfasil. Samalah mad jaiz munfasil sama dengan mad silah kubra. Okey, so dibaca summa attarruhu ila adzabin nar, betul lah. Dibaca 2 harakat. 4-5 samalah macam tadi. Okey. Boleh ya puan atau hajah yang bertanya tadi? Macam kenal suaranya tapi tak tahu siapa kan. Okey. Lagi? Berapa jam? 9.52. Banyak lagi masanya. Tanya. Selalu saya dengar ramai pembaca suka wakaf pada maksilah daripada Kak Fatimah Idris. Yalah. Ada yang wakaf. Okey. Wakaf ni dia ada 2 sebab. Sama ada dia tak cukup nafas ataupun dia tak tahu nak baca 4 ke 2 harakat pada maksilah. Jadi dia berhentilah kan. Okey. Jadi wakaf boleh, wasal boleh. Tapi berlaku maksilah ketika wasal. Kalau berhenti jangan baca maksilah. Jangan baca summa attarruhu 2 harakat. Tak boleh. Mesti kena baca pendek. Summa attarruh. Okey. Kemudian Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam dan sahabat, maaf terlewat. Tak apa lewat. Macam mana kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni Pak Johan pagi ni. Okay. Faham Fatimah, faham. Okey. InsyaAllah saya akan share nota-nota lepas di Telegram. Okey, Kak Syida, terima kasih. Jadi yang hadir kalau nak nota ni boleh lihat, boleh ambil di Telegram. Okey. Telegram. Okey, ada grup, ada Telegram. Assalamualaikum, untuk mendapatkan link rakaman YouTube serta nota kuliah para asatizah anjuran JAA. JAA ni kot nama singkatan ada link tu. Okey. Ambil lah ya. Manfaatkanlah yang ada itu, boleh dengar sambil masak ya, sambil mandi kolam. Okey, ada soalan lain? Ustaz. Ya, saya. Kalau kita wakaf dekat situ, kemudian kita nak mulakan bacaan kita perlu reverse ataupun kita terus sambung ke depan? Okey, adakah perlu reverse atau perlu kita boleh teruskan? Okey, jawapan dia, kalau kita wakaf pada maksilah kubra tadi atau maksilah tawilah tadi, okey, maka apa yang perlu kita buat? Reverse ke? Jawapannya reverse sikit. Reverse lah bacaan kita. Kecuali dia ada tanda wakaf. Contoh mana? Tadilah contoh surah apa tadi? Surah apa tadi? Tak ingatlah saya tadi. Ayat kursi ke apa? Ayat kursi tadi kan? Dia ada tanda wakaf kat situ. Bila ada tanda wakaf, tak kisahlah wakaf apa pun. Qila ke, sila ke, wakaf jaiz ke, jim tu ke. Dia harus untuk kita terus mulakan ibtidak selepas daripada wakaf. Adapun tempat yang tidak ada wakaf, saya akan beritahu untuk kita reverse. Reverse sikit je lah. Jangan reverse banyak sangat. Reverse sikit. Reverse banyak nanti langgar tiang pula. Reverse sikit saja. Okey? Supaya kita dapat bacaan. Okey? Jelas puan Sebab itu, sama-sama. Sebab itu, Al-Quran ini paling baik kita ambil daripada guru kita. Dia akan dengar dan dia akan baki. Ataupun kita boleh dengar daripada bacaan qari-qari, apakah orang kata keadaan yang baik, maksudnya bacaan yang tepat pada ayat tersebut. Okey, wallahu a'lam. Lagi? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya satu soalan ni. Dalam surah Ad-Duha tu ada tak contoh mat silah kubra? Dalam surah Ad-Duha. Okey, baik. Terima kasih. Ini macam kenal suara ni tapi tak tahulah siapa. Dalam surah Ad-Duha ada tidak contoh? Kena buka surah Ad-Duha Kita bacalah. Okay, saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ada ke tidak Allah Alam? Okay. Wad-duha wal-laili idza saja. Contoh apa tadi? Maksilah kubra. Dahsyat soalan ni. Saja maksud saya baca surah Ad-Duha ni. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Setakat ni ada tak? Setakat ni tak ada lagi maksilah kan? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Pun tak ada lagi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Waqaf kat situ. Masih lagi tidak ada. Alam yadka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Tidak ada lagi maksilah. Tidak ada hadamir, tidak ada hamzah. Mana ni ha? ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Jawapannya tidak ada maksilah kubra pada surah Ad-Duha. Tapi ada tak mat-mat yang lain? Jawapannya adalah ada maksilah Allahumma salli ala ada mad muttasil wa wajadaka ailan. Ini kita dah belajar mad muttasil. Ada juga satu lagi wa ammas ila fala. Itu mad muttasil. Baik. Kalau kita sambung wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajid, maka dia menjadi mad munfasil atau mad jaiz munfasil. Ini pun seperti maksilah lah. Dia ada alif, maafkan saya, ada huruf mat dan ada hamzah selepas ni. Okey, itu surah Ad-Duha. Boleh ya yang bertanya? Terima kasih. Sama-sama. Lagi apa lagi? Ada chat ni apa? Ada soalan daripada minggu lepas, Kak Fazlina. Okey, apa soalan? Oh ya. Apa soalannya saya lupa dah. Okey. Kalau tak salah, kenapa Ustaz masukkan mak badal dalam kumpulan bacaan melebihi 2 harakat dan bukan dalam kumpulan bacaan dua harakat? Okey, baik. Kenapa mat badal saya masukkan dalam kategori bacaan lebih 2 harakat? Ya. Macam tu Okey, mat badal sebenarnya bukan saya masukkan dalam kategori lebih pada 2 harakat. Saya masukkan mat badal itu kategori bertemu dengan hamzah. Sebab itu mat badal dia dibaca dengan 2 harakat saya sebut tadi. Dia disebabkan oleh hamzah. Dan sebenarnya juga kenapa juga kita masukkan dalam kategori yang lebih kalau kata yang kata lebih daripada 2 harakat, sebab ada keadaan-keadaan mat badal itu yang dibaca dengan 4 harakat seperti ibdal kan. Dzakaraini contoh kan. Dia juga dalam kategori mat badal, tetapi tidak disebut sebagai mat badal lah, dia disebut sebagai contohnya mat lazim kalimi lah pada kat situ. Mat lazim kalimi musaqqal. Dia kategori seperti mat badal namanya, hukumnya, tetapi 4 harakat. Maafkan saya 6 harakat. Jadi sebenarnya mat badal ni dia boleh masuk kepada dia sebenarnya adalah mat yang disebabkan oleh hamzah. Mat far'i yang disebabkan oleh hamzah. Jadi kalau kita nak kata mat badal ini 2 harakat pun nak kategori mat asli lah, mat asli. Mat asli ni dia tidak ada disebabkan oleh apa-apa kan. Itu mat badal, mat yang tidak mat asli yang tidak disebabkan oleh apa-apa. Dia hanya natural. Dia ada huruf dan ada huruf mat. Contohnya qala, ada qaf, ada alif. Tak ada hamzah. Contohnya ma, mim alif, atau mi, mim ya, atau mu, mim waw. Itu mat asli. Tapi mat badal kenapa kita masukkan dalam kategori mat far'i ataupun yang lebih daripada 2 harakat? Sebab dia adalah disebabkan hamzah. Itu obviously lah dia sebabkan hamzah. Hamzah tu kan sendiri.
Dan juga kadang-kala ada keadaan-keadaan mat badal dia baca lebih daripada 2 harakat, macam seperti ibdal tadi tu, ibdal tadi. Itu sebabnya kita panggil sebagai kategori itu sebabnya kadang-kadang dan ini juga bergantung, ini juga ada dalam kitab-kitab tajwid, ada yang letak mat badal dalam tajuk mat asli, ada tajuk mat badal letak dalam mat farqi. Jadi bagi saya yang paling penting ialah kita mengetahui kaedah bacaan bagi mat badal. Itu sahaja Wallahu a'lam. Okey. Lagi apa soalan lagi? Surah Al-Masad ada. Silap apa ni? Okey. Tak apalah. Jadi nasihat saya untuk ada soalan lagi. Ustaz, kalau kita wakaf pada maksilah, adakah dia merosakkan maksud ayat? Jawapannya tidak merosakkan maksud ayat. Tidak wakaf. Dalam bab wakaf ni berhentilah tuan-tuan kat mana-mana pun. Saya juga nak nasihatkan kalau kita nak baca Al-Quran, kalau rasa nafas kita tu dah sampai ke akhirnya, hingga hujung, hingga akhir nyawa, hampir hujung, berhenti saja. Sambunglah balik bacaan dengan selesa, bermakna ulang balik ataupun kita boleh terus wasal, terus ibtidak pada ayat yang kita wakaf tadi. Okey, sebab ada jangan kita paksa bacaan kita, jangan paksa. Kadang-kadang nafas tak cukup tapi kita nak pergi juga. Bila nak pergi juga tu yang jadi, itu yang lagi rosak sebenarnya. Itu yang rosakkan sebenarnya, merosakkan bacaan sebab nafas tak ada dah. Tapi dia pergi juga. Okey, rosaklah kereta tu, jangan pergilah. Duduk saja dan diam kat rumah, stay at home. Maksudnya berhenti dan ulang balik bacaan, insya-Allah. Okey. So wakaf pada maksilah tidak merosakkan bacaan, tidak merosakkan ayat, bahkan itu yang boleh dibaca, diberhentikan, diwakafkan pada maksilah. Okey. Cuma tadilah kita tahu kat mana nak ibtidak. Kalau ambil ulang balik ke, reverse balik ke, atau boleh terus ibtidak selepas ni. Wallahu a'lam. Okey. Saya rasa tak ada soalan dah kot Insya-Allah. Okey. Ya, saya. Nak tanya kalau nak praktis nak memanjangkan nafas tu ada tak Ustaz? Okey, praktis nak memanjangkan nafas. Okey, ini tajuk lain dah ni. Praktis nak memanjangkan nafas. Ini kena buat tajuk suku, tajuk lain. Tajuk kita minggu depan, teknik memanjangkan nafas. Okey. Baik, teknik nak memanjangkan nafas ni ada sebenarnya. Yang pertamanya kita hindari daripada makan makanan berminyak. Tapi tak boleh lah kan. Tak boleh lah, kita ni memang kena makan makanan berminyak. Orang Melayu ni apatah lagi ada nasi lemaknya, ada apa lagi, nasi ayamnya, okey, macam tu kan. Jadi minyak ni boleh menyebabkan nafas kita pendek sebenarnya, suara tak keluar tu yang keluar. Dia sebenarnya macam ni, untuk nafas ni dia banyak bergantung kepada banyak sebab lah, kepada makanan, kepada gaya hidup, cara kita exercise pun ada. Okay? Jadi paling mudah sekali kita nak buat latihan nafas ni, nafas panjang ni, kita faktor umur juga main peranan, faktor umur kan. Jadi semakin berusia barangkali mungkin nafas kita semakin pendek. Yalah, macam-macam biasalah kan. Kalau ada penyakit tu barangkali mungkin lebih banyak lah kurangan dia. Jadi buat latihan boleh. Buat latihan macam mana? Kita tahan nafas. Ambil hari ni contoh kita tahan nafas 10 saat, 5 saat bagi contoh. Kan? Kemudian besok naik lagi. Kan? Naik lagi. Ataupun kita buat dari segi jalan kan. Jarak jalan sini ke depan. Mula-mula hari ni jalan sini ke sana. Tarik nafas. Okay. Esok jalan jauh sikit dengan tarik nafas. Dengan itu pun juga boleh menyebabkan nafas kita lebih panjang. Okay? Kemudian bila nak baca Quran jangan makan penuh-penuh. Kalau makan banyak-banyak, jawab dia. Semput lah tuan-tuan semput gitu nak baca kan. Memang semput lah kalau nak baca sambil nak makan. Lepas tu bila bulan Ramadan puasa kita lebih mudah baca sebab tak makan kan. Kecuali yang tak puasa. Wallahualam. Itulah sedikit yang saya boleh jawab dalam waktu yang ada. Banyak lagi latihan untuk nafas sebenarnya. Kena masuk kelas nafas lah. Kelas nafas Cara tarik nafas pun penting ya puan cara tarik nafas. Saya pernah kongsikan dulu cara tarik nafas. Macam mana cara nak tarik nafas? Bila nak panjang nafas kita, ini diajar oleh orang yang dalam bidang pernafasan bidang pernafasan. Macam mana?
menarik nafas menggunakan perut, bukan menggunakan dada. Bukan menggunakan dada, menggunakan perut. Macam mana? Dia tarik nafas tu, dia penuhkan bahagian perut. Perut dia penuh dengan angin lah. Okay. Kemudian dia akan lepaskan slowly ikut mulut. Jangan ikut bawah, ikut belakang tu lain pula. Depan. Ikut depan. Cara dia. Okay. Kalau kita biasa tarik nafas, kadang-kadang kita penuhkan di bahagian dada. Bila penuh bahagian dada ni dia tak ada ruang yang banyak, dia tak ada ruang yang besar. So penuhkan di bahagian perut. Perut kita ni insya-Allah ada ruang yang besar kan. Sebab itu wanita mengandung 9 bulan perut besar macam kan. Ada yang dulu yang berita tu masuk 10 orang, kembar 10 pun ada kan. Besar ni perut kita ni Allah bagi kan. Nafas boleh masuk banyak. Tapi kalau dada ni sempit. Jadi sebab itu bila tarik nafas, belajar tarik nafas, simpan nafas di perut dan perlahan-lahan kita lepaskan. Ini antara teknik bagi orang-orang yang nak jaga nafas, khususnya dalam baca Al-Quran kan. Okay. Wallahu a'lam. Itu saja yang saya boleh jawab sekarang ini dalam keadaan yang ringkas ini, singkat ini. Okay. Boleh Sama-sama. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, Cik Raya nak tanya, kalau kita baca Quran, lam alif tu berhenti atau kena teruskan? Ini juga tajuk lain ni. Tapi tak apalah. Sikit ya tanya. Tak apa. Lam alif tu adakah kita nak waqaf atau kita nak teruskan? Waqaf lam. Lam alif. Waqaf la. Jawapan dia dua-dua boleh. Siapa nama tadi? Kak Rohaya. Okay. Cik Rohaya. Oh, Cik Rohaya. Okey, maafkan saya Cik Rohaya. Kakak tu muda sangat. Oh, tak apa. Aminkan je lain kali. Kak Rohaya. Oh, amin kan. Okey. Cik Rohaya, tak kisahlah Cik Rohaya ke Kak Suara macam Kak Rohaya kan. Okay. Cik Rohaya, waqaf lam alif, dua-dua boleh. Nak waqaf boleh, nak wasal boleh. Okey, itu saya jawab. Okey. Tapi Ustaz saya dengar orang kata haram kalau waqaf. Lah, dia waqaf lam tu lam alif. Haram, berdosa dia kata kan. Tak masuk syurga nanti kau. Jangan macam tu. Dahsyat sangat tu. Tidak sampai haram sebab tu saya sebut tidak ada wakaf yang wajib atau wakaf yang haram ni matan melainkan ada sebab yang menyebabkan dia jadi haram atau wajib. Okey. Wakaf lam alif ni tidak menyebabkan haram bacaan kita. Okey. Kalau kita nak wakaf silakan, boleh. Okey, tetapi ingat ni bila wakaf pada lam alif ni sebaiknya kita ulang balik, reverse sikit. Okey? Begitu. Okey? Kalau kata tak reverse pun tidak menjadi masalah. Jangan kita bahas terlalu panjang, jangan takut. Jangan terlalu orang kata apa dia panggil ayat dia tu tak tahulah apa ayat dia. Maksudnya jangan takutlah dengan waqaf lam alif ni. Boleh waqaf dan boleh sambung. Okey. Afdal ni pun tak boleh nak kata juga, bergantung kepada ayat tu, struktur ayat. Tapi sebagai orang awam kita ni, okey, sebaiknya gunakan panduan yang telah ditulis oleh dalam Al-Quran, dalam mushaf itu. Okay? Sebab itu dalam mushaf ni, waqaf lam alif ni tak sama. Ada Quran tu dia ada waqaf lam alif pada ayat tu. Ada Quran tu pada ayat yang sama tidak ada lam alif. Kenapa macam tu? Sebab benda itu ijtihad. Benda itu benda yang bukan qat'i. Benda yang dibuat oleh ulama untuk hanya sebagai memudahkan kita. Kalau kita nak ikut waqaf lam alif itu, nak sambung silakan. Kalau nak berhenti pun silakan, tidak ada masalah. Yang paling penting tahu kat mana nak ibtidak, tahu kat mana nak waqaf. Okey? Tahu nak mana berhenti, tahu kat mana nak ambil. Itu penting. Lagi satu Ustaz, kalau mim kecil tu kita harus berhenti ya waqaf. Mim kecil dia lawan dia tu lah. Lam alif lawan dia mim kecil kan. Lam alif ni kadang orang kata haram berhenti. Yang mim kecil pula wajib berhenti. Dan kita baca haram dengan wajib kat Quran ni padahal tak ada pun sebenarnya waqaf haram, tak ada waqaf yang wajib. Sama juga mim kecil, maka ini waqaf lazim dia panggil. Saya mungkin merujuk pada waqaf lazim. Lazimnya kita waqaf, lazimnya kebiasaannya diwaqafkan. Tapi kalau tak waqaf tidak menjadi apa-apa masalah pun. Wallahu a'lam. Saya jawab ringkas je lah ya Cik Rohaya, sebab kalau nak jawab panjang nanti sampai 10.30 pula kan. Okay. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik. Wallahu ta'ala alam. Cukuplah tu soalan. Okey, cukuplah. Okay. Baik, saya rasa sekadar itu. Ya. Saya rasa sekadar itu saja insya-Allah.
tuan-tuan, Ustaz, puan-puan muslim. boleh ke Ada. baca surah Al-Kahfi sempat? Oh, Ayat lupa 10 ayat soal akhir. Kahfi Allah lupa. Tengok tu. Terima kasih Kak Aziah ingatkan. Boleh ke nak baca? Saya okey je. Kita bacalah boleh sebagai penutup kita, siapa yang boleh ikuti, boleh join, silakan. Ada sekejap saja ni, satu ayat terakhir ni dalam 3 minit je insya-Allah. Okey. Buka pada suratul Kahfi 10 ayat yang terakhir sebagai penutup bacaan kita pada hari ini. Okey, kita sama-sama baca pada 10 ayat terakhir. Bermula daripada alladzina kana. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 304 muka surat 304. Boleh buka Quran. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Baiklah, itulah pengakhiran bacaan kita atau pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat daripada pertemuan kita. InsyaAllah boleh kita kongsikan pada yang tidak hadir, yang tidak dapat bersama kita melalui link-link yang telah disediakan oleh pihak penganjur. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Syida, Kak Aziah dan juga semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. InsyaAllah kita bertemu pada waktu yang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz Nazia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Arif di atas perkongsian kuliah tajwid pada hari ini. Sama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih Kak Syida dan semua jemaah yang hadir. Semoga bermanfaat ilmu yang kita dapat daripada Ustaz hari ini dan boleh rujuk kembalilah kuliah-kuliah Ustaz di YouTube ada ya. Kita ada sebarkan dekat YouTube, dekat Telegram ya, yang Kak Syida. Nanti Kak Syida akan share insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insya-Allah. Assalamualaikum. Sama-sama buat semua yang ucap tu. Kalau saya nak jawab satu-satu banyak tu. Terima kasih pada
Sama-sama pada semua. Okay. Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsira pada sahabat-sahabat atas keberadaan pagi ini dengan memeriahkan Malaysia Ilmu pagi ini. InsyaAllah Jumaat yang barakah, dia dengar Ustaz baca Al-Kahfi tu, dekat situ kita boleh perbetulkan balik semula kita punya bacaan, insyaAllah. Ustaz baca. Dan nyata. Ya? Ustaz baca bagus, terang dan nyata. Ya, Alhamdulillah kan. So, insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan untuk sesi yang seterusnya. Nah, boleh kita suggestkan pada Ustaz untuk sesi perbetulkan bacaan kita kan. Maksudnya apa? Perbetulkan apa? Bacaan, bukan bacaan, pernafasan kita kan. Untuk kita praktikkan bacaan kita. InsyaAllah kita jumpa lagi ya minggu depan dengan sesi yang lain pula. Dengan itu saya endkan sesi pagi ini dengan lafaz tak baca surah apa? Tak baca Kita baca, lupa tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya, Azia nak tanya kawan kita sana apa khabar? Kat sana alhamdulillah, cuma dia ada lagi kurang sihat lah. Dia dah balik ke ada kat hospital lagi? Dia dah di rumah lah, ada dekat rumah dah. Doakan semakin sembuh lah. Azia pergi kirim salam kat dia. InsyaAllah, insyaAllah. Macam kuliah Ustaz Arif kan, kirim salam kat dia ya. Okay. Siapa sih dah? Cik Nur Iman Rawang. Terima kasih sudah. Juga kita ilmu dengan soalan-soalan sahabat-sahabat semua. Oh ya, see you insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.